Sebab itu Nabi sebut Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat kelak sebagai li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang pada hari kiamat pemberi syafaat kepada yang ashabi, teman Al-Quran. Kita baca sekali-sekala, layak ke nak sebut teman Al-Quran? Kita teman handset. Datang baik kita handset, betul kan? Nak baca Al-Quran pun melalui handset. Kenapa kita tak boleh pegang Al-Quran yang betul-betul Al-Quran mushaf? Mesti beza. Allahu Akbar. Nak cerita pasal solat bermula pada azan sendiri. Dah berapa lama dah nak jelaskan, nak cerita. Pergi pula pada spektrum warna yang berlaku setiap kali azan berkumandang. Perasan tak subuh lain warna alam, zuhur warna alam lain, asar warna alam lain, maghrib warna alam lain. Waktu subuh, waktu ini warna biru spektrum warna. Dia pula resonan dengan warna spektrum badan kita. Dia untuk apa? Lepas tu masuk waktu zuhur, alam mengeluarkan warna kuning. Ini pakar kaji alam pula. Dia guna alat tertentu nak kenal pasti alam mengeluarkan warna apa, aura warna apa semua ni. Warna ni memang sebati dengan kita. Bayangkan kalau bilik ni semua merah, rasa apa? Panas. Bayangkan semua hitam, gelap. Bayangkan hijau, sejuk. Warna, betul tak? Sangat mempengaruhi. Allahu Akbar. Zuhur, spektrum warna kuning. Ia berkaitan dengan frekuensi keceriaan. Orang solat di awal waktu, dia ada sifat ceria yang sangat kuat. Ada masalah pun senyum. Dan dia ada berkaitan dengan sistem pencernaan. Kalau masuk asar, kreativiti. Warna orange pula. Sebab tu warna alam asar orange. Masuk maghrib, infrared. Merah. Kita nampak. Dan ini warna yang resonan dengan iblis. Syaitan. Warna merah. Sebab itu bila malam je banyak maksiat, banyak keburukan, banyak apa. Bila malam. Dan waktu yang paling cantik, tahu tak bila? Alam paling cantik, waktu tahajud. Tengah-tengah malam. Ketika itu spektrum warna yang keluar adalah ungu dan putih. Sebab tu bila kita tengok kat langit waktu malam, cerah. Alam gelap, tapi langit cerah, terang. Itu baru pasal azan. Pergi pula kepada wudu. Allahu Akbar. Kajian sains tentang wudu. Simple thing je saya sebut. Anggota wudu adalah anggota yang melibatkan buat maksiat. Betul tak? Mata, hidung, mulut, telinga, tangan dan kaki. Anggota wudu adalah anggota yang buat maksiat. 5 kali sehari kita ambil wudu, kan Nabi sebut akan gugur dosa daripada setiap jari jemari kamu. Kecuali dosa besar, dosa kecil gugur semua. Dan perasan atau tidak, penyakit berjangkit juga anggota wudu. Mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan. Sebab itu umat Islam sepatutnya umat yang paling sihat, paling cergas, paling bijak. 5 kali sehari Allah membersihkan kita zahir dan batin. Allah menyihatkan kita 5 kali sehari zahir dan batin. Itu belum baca alat yang dikesan sebelum wuduk, selepas wuduk. Dari segi negatif positif, dia jadi dah habis. Okey, dia jadi ni. Dia jadi apa? Ganggu lagi. Dia jadi stable. Sebelum ambil wuduk, negatif banyak. Negatif ni datang daripada maksiat, mata tengok jadi ni. Ambil wuduk, negatif positif jadi stable. Itu baru masuk wuduk. Wuduk panjang cerita. Pergi satu-satu, tangan. Lepas tu dari sudut adab wuduk, macam mana nak dapat wuduk yang khusyuk. Pergi kepada pergerakan solat. Berdiri, apa semua. Saya ikut kursus Profesor Dr. Fatimah Abu Bakar Institute yang menghasilkan kajian di Universiti Malaya. Dia keluarkan 2 buku. Bagaimana penghujungnya mereka buat kajian. Ni orang sains semua buat ni. Ketika solat, apa berlaku pada otak, pada komposisi badan. Kebetulan mungkin sebab saya minat ilmu tu. Jadi kita gabungkan dari sudut sains, dari sudut falsafah, dari sudut Islamnya, dari sudut akidahnya. Nampak tak? Saya sebab itu bila orang tanya pasal solat, jawapannya adalah tolong belajar solat betul-betul. Baru jatuh cinta pada solat dan rasa solat tu. Ramai orang solat tanpa rasa, tak jatuh cinta pada solat. Okey, dah ada ready kat belakang ke? Kembali, Pak duduk semua. Okey, bagaimana nak mendidik hati supaya tak bersangka-sangka? Masya Allah, penutup soalan ni. Ada seorang orang, tak ingatlah wali Allah ke orang alim ke, betapa dia nak jaga diri daripada bersangka-sangka. Dia kata, apabila aku melihat seorang hamba Allah yang pada janggutnya ada kesan arak.
Memang exactly arak lah, memang arak, bau arak. Aku menyangkakan ada orang tumpahkan arak ke janggut ni. Macam tu dia berusaha untuk bersangka baik. Padahal, dia lah minum, takkan tak pasal-pasal orang anak ni. Sangka buruk boleh berlaku bila ada tanda-tanda. Betul tak? Ada ciri-ciri. Jadi kita terus sangka buruk. Tapi dia pula nak buang dia sangka buruk, dia terus fikir yang baik-baik. Tapi kalau betul-betul buruk, kan? Contohnya buka aurat pakai seksi. Mungkin dia tak cukup duit kot nak beli baju. Itu yang tak logik lah. Memang cukup duit, baju dia pakai pun mahal. Okey, subhanallah, mintalah dengan Allah, Allah yang kudus, Allah yang maha suci, sucikanlah hatiku daripada sangka buruk. Allah yang kudus, sucikanlah hatiku daripada penyakit-penyakit hati. Doa banyak-banyak dengan memuji Allah ya kudus, iaitu Allah yang maha suci, sucikan hati kita daripada penyakit hati. Sebagai kesimpulannya, bunyi kesimpulan tu macam panjang je kan kesimpulannya. Okey, dia konsepnya macam ni. Tengok saya. Okey, ni menagih perhatian kan. Kasihan Fatimah, sabar ya. Okey. Kita pegang dua jawatan. Manusia pegang dua jawatan. Jawatan apa kita? Hamba dan juga khalifah. Ini Allah sebut, inni jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah. Allah kata nak jadi khalifah. Sama juga Allah sebut dalam ayat yang lain, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lepas tu jawab malaikat, qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika rabb wa nuqaddisu lak. Masya-Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allahu akbar. Ayat ni sebenarnya konon nak kupas ayat ni, tak sempat hari ni. Jemput lagi ya datang sini. Ayat ni memang power sangat sebab dia ada banyak sejarah, ada banyak maklumat. Bayangkan Allah kata, wa iz qala rabbuka, apabila Allah memberitahu pada malaikat, aku ingin ciptakan khalifah itu manusia. Malaikat jawab pada Allah, ya Allah, engkau mahu menciptakan manusia khalifah ni yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Sedangkan kami ni ya Allah, malaikat ni, kami tak henti-henti memujimu ya Allah. Kenapa kamu perlu menciptakan manusia yang akan kufur kepadamu, yang akan menghinakanmu, manusia yang akan lupakanmu, sedangkan kami ni kan dah ada cukup memujimu. Allahu akbar. Akhirnya Allah jawab apa? Kamu sesungguhnya tak tahu, aku tahu apa yang aku nak buat. Allahu akbar. Ada sejarah tu, ada perbincangan ulama. Macam mana malaikat tahu manusia tak diciptakan lagi tapi manusia akan melakukan kerosakan? Ada sebab jin, perbuatan jin apa semua ya. Okey, baiklah. Secara kesimpulannya, kita adalah hamba Allah, kita juga khalifah. Betul kan? Hamba Allah dan juga khalifah. Sebagai hamba, kita kena jadi hamba Allah yang saleh. Nak jadi hamba yang soleh, jaga dua perkara. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman, beriman pada 6 tu kan. Beriman pada malaikat. Tapi kita kadang tak percaya malaikat ni wujud. Percaya hantu lagi. Contohlah. Benda tu pendetailan lagi, kena belajar. Bab beriman pada kitab, macam mana beriman ini. Yang kedua, kena jaga rukun Islam. Solat, syahadah kita kena jaga. Bukan maksud rukun Islam syahadah ni, kita cukup dah. Kita kan dah syahadah selalu hari. Hari ini banyak pembatal syahadah. Yang tak sedar, syahadah kita dah terbatal. Rukun Islam pertama, rukun Islam syahadah, lepas tu solat, puasa, zakat, haji. Jaga yang ni. Yang lain akan menyusul. Kalau 5 jaga, yang lain menyusul. Dia jadi apa? Akan jadi hamba Allah yang soleh. Kita hamba. Yang kedua, kita adalah khalifah. Khalifah pula jadi khalifah yang musleh. Tadi soleh. Bila jadi khalifah yang musleh. Soleh, baik untuk kita. Hamba Allah yang baik. Kita lah jadi hamba Allah yang baik. Tapi bila khalifah yang baik ialah musleh. Musleh membaikkan. Orang yang baik, dia boleh membaikkan. Betul tak? Tapi kena mula daripada diri kita jadi hamba yang baik. Lepas tu kita akan musleh, kita boleh membaikkan. Sebab itu Ustazah kata tadi, Ustazah nak kamu clear. Kamu sedang buat apa kat sini sekarang? Kamu belajar. Belajar untuk apa? Ilmu. Untuk kamu hasilkan sesuatu, inovasi. Untuk kamu buat satu. Kamu jadi rezeki, cari rezeki apa kan. Nanti kamu nikah. Kamu nikah dengan siapa? Perempuan. Lepas tu kamu jadi suami. Kamu musleh. Kamu akan jadi suami yang membaikkan isteri. Membaikkan anak. Lepas tu kamu dah belajar semalam. Mana tu? Afiq. Mana Afiq?
Oh, dia rehat. Dia perlukan rehat. Okey, Afiq dia bidang engineering buat software. Dia kata sangat susah software. Ustaz tanya, kamu nak buat software apa? Ni digital. Lepas tu, kamu fikir nak buat apa? Entahlah. Lepas tu, borak-borak Ustazah kata, kamu buatlah game Islami. Yang mana game tu, sebab orang kita terikat dengan game. Yang mana kalau buat game tu, dia akan ingatkan waktu salat. Dia akan ingatkan pasal zikir. Dia pun akan ni. Ustazah pun tak tahu macam mana. Sebab kita tak boleh nak hentikan remaja kita main game. Kita cuma boleh sediakan alternatif lain. Supaya anak kecil ni dia tak membesar rasa ketinggalan. Sebab dia tengok orang main game, dia tak main game. Tapi ibu dia bagi alternatif. Maksudnya bila jadi khalifah yang baik, dia akan muslih. Dia akan membaikkan benda. Sebab itu kamu belajar sungguh-sungguh. Buat jadi pakar. Sampai kamu boleh buat ni, kamu ciptakan yang baik-baik mengikut Allah. Akhirnya kamu jadi apa? Mukmin profesional. Hamba soleh jadi mukmin. Orang beriman. Khalifah muslih membaikkan. Sebab biasa saya conteng-conteng ni. Khalifah yang muslih membaikkan, kamu jadi profesional. Itu istilah yang selalu Ustaz Para guna, mukmin profesional. Subhanallah. Ini target kita. Saya motivasi ayah saya kan, masa saya duduk, masa saya tengah nak habiskan masters, nak berhenti, ayah saya cakap macam ni je. Asma, orang kafir tak kenal Allah, tapi dia orang belajar sungguh-sungguh, dia dapat apa yang dia nak dunia. Malulah dengan orang kafir. Kita orang Islam, Allah bagi semua, kita pun kenal Allah, kita tak belajar sungguh-sungguh, lepas tu kita nak jadi apa? Lepas tu kita nak baikkan orang. Ya Allah, dia kata, kita pula, ayah kata, kita jadi baik, kita yang ni, kita dapat untung dunia akhirat.